Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, ahli keluarga serta rakan-rakan Facebook yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, saya mendoakan kita semua mendapat rahmat daripada Allah Taala, dikurniakan kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki yang luas, dipanjangkan umur dalam ketaatan serta diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada siri yang kedua ini kita akan sambung perbincangan ataupun kupasan ataupun perkongsian berkenaan dengan hukum hakam berkaitan puasa. Memandangkan kita lebih kurang 8 hari lagi kita nak menuju Ramadan, maka tuan-tuan dan puan-puan sudah pasti ilmu dalam bab puasa ini merupakan perkara yang asas dalam mana kita nak melaksanakan ibadah puasa supaya kita tak membuat sesuatu perkara yang boleh membatalkan puasa. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, dengan penuh keyakinan kepada Allah, wahtisaban, serta ikhlas mengharapkan pahala dan keredaan daripada Allah Ta'ala, ghufira lahu, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambih, bahkan dosa-dosa yang terdahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri dan saya percaya kita semua ada dosa-dosa, sama ada dosa yang zahir ataupun dosa yang batin, sama ada dosa yang kita perasan ataupun yang kita tak perasan. Sebab tu kita kena mengambil peluang pada tahun ini, mudah-mudahan kita dapat sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan kita diampunkan dosa daripada Allah Ta'ala, kita diampunkan dosa oleh Allah, dan keluar daripada Ramadan juga kita dalam keadaan fitrah, diampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sebab tu kita jangan tinggal untuk membacakan doa yang masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ni saya akan bincangkan sambung hukum hakam berkaitan puasa, dan kita pergi pada hukum orang yang merokok ketika berpuasa. Baik. Tuan-tuan dan puan yang tengok ni, ada yang merokok ke? Saya percaya tak ada kan, insya-Allah. Walaupun ada yang merokok, maka kena jaga-jaga, sebab siapa yang merokok ketika berpuasa, batal puasa dia. Ya, kerana ini termasuk perkara yang memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Rongga kita dah bincang ada 5 kan, iaitu mulut, telinga, hidung, dan 2 kemaluan kita lah, lubang kemaluan. Ni ada yang merokok ke? Saya percaya tak. Baik. Kemudian kita terus kepada hukum mengorek hidung. Mengorek hidung, telinga dan kentut. Buang angin. Adakah sah puasa jika mengorek hidung ketika berpuasa? Soalan dia. Jadi jawapannya, sah puasanya sekiranya ia masih dalam rongga hidung yang tahap istinsyaq. Istinsyaq ni makna di hadapan hidung. Selama mana kita korek hidung tu tidak sampai ke tahap batin. Ya. Tahap batin. Tahap batin ni melepasi khaysum. Khaysum ni
bahagian paling dalam hidung, ataupun sampai tahap kita merasa tulang pada hidung tersebut. Jadi kalau kita nak kuik hidung, tuan-tuan dan perempuan, hanya sekadar luar saja. Pahat ni je. Tahap ni sahaja. Maknanya kita kuik. Jangan sampai melepasi tahap batin. Begitu juga kita menguik telinga. Kuik telinga boleh. Tak ada masalah. Tak batal puasa. Melainkan hanya kita kuik di hadapan telinga sahaja. Dengan syarat tidak sampai ke tahap batin. Tahap batin telinga ni maknanya jangan sampai tahap kita sampai genggendang telinga. Jangan sampai kita kuik telinga tu sampai genggendang telinga. Kalau sampai maka batal puasa. Sebab tu kena hati-hati. Jangan syok kuik-kuik hidung telinga sampai dia tak perasan dan melepasi tahap batin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kentut dalam air, kan, kentut ataupun buang angin lah. Kalau bahasa sopan tu buang angin, ya. Maka apakah hukum buang angin dalam air? Maka tidak ada masalah, ya. Sah puasanya kerana terkentut dalam air, tidak membatalkan puasa. Tak ada masalah. Supaya juga kita menyuci, menyuci selepas kita buang air besar. Kita buang air besar ataupun berak, lepas kita buang air besar, kita akan suci kita punya kemaluan. Lubang dubur tu yang kita masukkan sedikit tangan untuk menyucikan. Bukan tangan, jari. Jari untuk menyucikan permukaan depan ataupun dalam sedikit. Tak ada masalah, ya. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada hukum mencium isteri. Ni waktu PKP ni, ya, Perintah Kawalan Pergerakan ni, duduk rumah time puasa, kena jaga-jaga, ya. Jaga-jaga jangan sampai kita terlajak jimat, ya. Maka siapa yang berjimat ketika dia berpuasa, maka batal puasa dia dan dia wajib mengqadakkan puasa dan membayar kafarah, menunaikan kafarah denda. Yang itu kita cerita kejap lagi lah. Baik, kita pergi pada konteks hukum mencium isteri. Jadi cium isteri ni dalam bulan Ramadan pada siang hari. Pada siang hari dalam bulan Ramadan tidak membatalkan puasa dan dibolehkan untuk orang yang macam mana? Orang yang mampu menahan syahwat dia. Maka dia boleh cium isteri ni kalau dia rasa dia mampu kawal nafsu dia. Tapi kalau dia ni tak mampu kawal, asal tercuit sikit je on, ya. Asal cium sikit je rasa lain macam, kan? Datang angin kus-kus dia tu. Maka orang yang macam ni tidak boleh baginya mencium. Sehingga kan hukumnya haram bagi dia mencium isterinya kalau dia tak mampu nak menahan diri dia daripada terus berjimat. Kan? Sebab itu bagi orang yang tidak mampu menahan syahwatnya dan jika melakukannya akan membawa kepada keluar air mani ataupun terus berjimat, maka haram baginya mencium atau mengucup isterinya pada siang hari Ramadan. Makna kata kalau kita mampu tahan, silakan. Nak cium banyak kali pun tak apa. Kalau kita mampu tahan, ya. Kalau tak mampu tahan, tunggu malam, ya. Tunggu lepas berbuka dulu. Sembahyang maghrib, sembahyang isyak, tarawih. Lepas tu pandai-pandailah. Baik. Kemudian apakah hukum bagi isteri yang dipaksa bersetubuh? Kan? Dalam mazhab Syafi'i ini ada khilaf, ya tuan-tuan, ada perbezaan pandangan. Kita pergi pada mazhab Syafi'i dulu. Jadi menurut mazhab Syafi'i, puasa isteri tu tidak batal. Kerana isteri tu dipaksa. Dipaksa untuk bersetubuh. Yang batal suami saja. Tapi menurut Imam Ahmad, batal puasanya. Dua-dua batal. Maka ini perkara yang perlu kita hati-hati.
Sudah pasti kita merujuk kepada mazhab kita lah, mazhab Imam Syafi'i. Baik, bagaimana keadaan perempuan yang menyusukan anak? Ya, perempuan yang menyusukan anak dan perempuan yang mengandung, perempuan yang hamil. Mana isteri yang hamil, dalam konteks ini, bagi perempuan yang hamil, kita pergi pada perempuan yang hamil dulu, dia wajib berpuasa jika dia mampu. Walau bagaimanapun, dibolehkan dia berbuka dalam dua keadaan. Yang pertama, jika dia bimbang kesihatan dirinya, maka dia wajib, dia boleh berbuka dan dia diwajibkan mengqada puasa dia. Ini bagi keadaan pertama. Dia bimbang kesihatan diri dia, kan, dia boleh berbuka tetapi dia wajib qada. Keadaan yang kedua, jika dia berbuka kerana bimbang kesihatan anak dalam kandungan dia. Dia bimbang, ya, janin ataupun anak yang dikandungnya, maka dia diwajibkan mengqada puasa tersebut dan membayar fidyah. Fidyah ni nanti kita bincang kejap lagi, tuan-tuan, ya. Macam mana kaedah nak bayar fidyah. Baik, bagi perempuan yang menyusukan anak, ni perempuan yang menyusukan anak, dia dibolehkan berbuka dan baginya dalam dua keadaan. Yang pertama, keadaan sekiranya dia bimbang kesihatan dirinya, maka dia boleh berbuka dan dia diwajibkan mengqada puasa dia. Yang kedua, keadaan yang kedua, jika dia berbuka kerana bimbang kesihatan anak yang disusukannya, maka dia wajib mengqada puasa dan membayar fidyah. Ini dua keadaan. Beza. Ada ibu yang dia risau kesihatan diri dia saja, tetapi ada ibu yang dia risaukan kesihatan anak dia. Maka tengok pada dua keadaan ni. Biasa tanya pada isteri lah. Pada tanya pada ibu, dia lebih mengerti. Isteri ni lebih mengerti. Sebab isteri yang mengandung. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ta'ala. Ini bincang pada darah haid pula. Darah haid. Kita pergi haid yang pertama. Haid tidak teratur. Situasi yang pertama. Seseorang tu haid selama 7 hari. Selepas itu dia suci selama 8 hari. Pada hari yang ke-16, haid datang lagi. Apakah dia perlu berpuasa pada hari yang ke-16 itu? Dan hari-hari seterusnya. Jadi jawapannya, tuan-tuan dan puan-puan, tempoh haid paling singkat ialah sehari semalam. Mana 24 jam. Itu paling singkat. Kebiasaan 7 hari. Dan paling lama maksimum adalah selama 15 hari. Jika lebih daripada 15 hari, iaitu hari yang ke-16, dia dikira darah istihadah, darah penyakit. Darah istihadah ni darah penyakit. Kalau dah kira hari yang ke-16, maka dia wajib solat. Ya, dia wajib solat dan juga puasa. Sebab yang menghalang dia solat dan puasa hanyalah darah haid sahaja. Kalau darah istihadah, maka dia wajib puasa dan wajib sembahyang. Darah orang seperti dalam kes ini, iaitu darah yang selepas hari yang ke-16, saya ulang balik, dipanggil darah istihadah. Istihadah. Jadi ini berlaku pada sesetengah orang perempuan yang selepas haid tetapi dia masih lagi turun darah lagi, keluar darah lagi. Maka kena tengok balik kes-kes macam ni. Jangan dia berbuka, tetapi dia wajib berpuasa pada hari yang ke-16 tersebut, ya, dan wajib solat. Baik. Situasi yang kedua, seseorang perempuan dia datang haid selama 7 hari dalam tempoh sebulan. Pada bulan Ramadan, setelah datang haid selama 4 hari, bermula 1 Ramadan, dia suci selama 3 hari. Iaitu hari ke-5, 6 dan ke-7. Setelah dia suci, haid datang lagi pada hari ke-8, 9 dan 10. Kemudian dia suci balik pada hari ke-11,
hingga hari ke-13. Tiba-tiba haid dia datang balik pada hari ke-14 hingga 20. Apakah hukum puasa dia dalam tempoh suci? Ya, yang darah turun tu tak kira. Ni kira dalam tempoh suci. Maka selama tempoh suci itu puasanya adalah sah. Adalah sah. Seperti yang kita bincang tadi, tempoh haid yang paling lama, paling maksimum adalah selama 15 hari. Walau bagaimanapun, disebabkan haid yang tidak teratur, berselang-seli, kejap ada, kejap tak ada. Macam biskut chip semua. Maka tempoh haidnya hanya setakat hari ke-15 pada bulan tersebut. Walaupun selang-seli, tetap dikira hari yang ke-15. Pada hari yang ke-16, walaupun dia keluar juga darah, dia dikira darah istihadah. Kita pegang konsep hari yang ke-16. Hari ke-16 daripada hari keluarnya darah haid tadi, kita kira pada hari yang ke-16. Maka hari ke-16, nak tak nak, darah turun ke tak turun, maka wajib dia berpuasa dan dia wajib sembahyang. Sebab darah yang ke-16 itu dikira darah istihadah. Maka dia wajib berpuasa sehinggalah habis bulan Ramadan. Ini kita kena terangkan pada anak-anak kita, tuan-tuan dan puan-puan ya, termasuk isteri masing-masing. Kan? Kadang-kadang kita bila darah turun je, kita tak puasa. Padahal kadang-kadang kita keliru sama ada darah haid ataupun darah istihadah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ta'ala. Apakah hukum seseorang itu memakan ubat melambatkan haid? Ubat melambatkan period itu supaya dia dapat berpuasa penuh pada bulan Ramadan. Jawapannya tuan-tuan dan puan-puan, jika dengan memakan ubat itu menyebabkan dia tidak keluar haid ketika masuk Ramadan, maka sah puasa dia. Kerana syarat sah puasa tidak keluar haid sama ada secara normal ataupun dengan cara pengambilan ubat tadi. Mana kata kalau kita boleh makan ubat dan kita niat nak puasa penuh pun tak ada masalah, silakan. Kalau tak makan ubat pun tak apa. Sebab darah haid ni orang kata ABC. Apa tu ABC? Allah bagi cuti. Kan orang perempuan ni kadang dia penat. Ni nikmat jadi orang perempuan. Jadi orang lelaki kat luar sana jangan nak ngada-ngada tukar jantina jadi perempuan. Laki-lakilah juga. Ya, kalau perempuan, perempuan. Kita pergi pada hukum bagi orang perempuan. Bila mana dia datang bulan ketika Ramadan, boleh tak dia makan pada siang hari? Boleh. Tetapi sebaiknya dia menahan diri daripada makan dan minum. Tetapi kalau dia nak makan pun boleh. Cuma jaga adab. Jangan makan depan orang yang berpuasa. Kan? Jangan makan secara terang-terangan. Sama ada di rumah ataupun di pejabat. Ataupun di kilang ataupun di tempat kerja, jangan makan secara terang-terang. Dia boleh mengguriskan perasaan orang yang berpuasa, perempuan. Maka orang perempuan yang datang haid nak makan, makan di tempat yang tersembunyi. Tapi jangan makan dalam tandas pula. Makan secara sembunyi-sembunyi, sorok-sorok sikit. Baik. Apakah hukum bagi orang yang mengidap penyakit sawan? Orang yang mengidap penyakit sawan ketika dia berpuasa. Sekiranya seseorang itu terkena penyakit sawan, kalau dia pengsan dan tidak sedarkan diri sepanjang puasa, sepanjang hari, maka batal puasa dia. Jika dia pengsan sekejap saja, maknanya kata dia kena sawan tu sekejap je. Dia kena sawan, tiba-tiba dia pengsan, tapi dalam tempoh yang sekejap. Dalam tempoh setengah jam, ya, dalam tempoh 10 minit, dalam tempoh 20 minit, sekejap je,
maka sah puasa dia dan dia boleh teruskan berpuasa. Kalau dia pengsan selama sepanjang hari, ya, daripada pagi sampai ke malam dia pengsan, maka dia tak perlu berpuasa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bagi orang yang pitam, dia pengsan lain, pitam lain. Tapi hukum dia sama dengan mengambil hukum orang yang pengsan tadi. Puasanya sah jika pitam dia sekejap je, dan batal jika pitam sepanjang hari. Mana sepanjang hari ni mana kata apa? Daripada terbit fajar sampailah terbenamnya matahari. Itu mana sepanjang hari. Daripada pagi subuh tu sampailah maghrib pitam tak boleh bangun. Ya, maka batal puasa dia. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi pada hukum perubatan juga. Kita masuk bab perubatan. Apakah hukum puasa orang yang kena ambil suntikan, injection? Injection ni makna kata di tangan, di bahu, ya, ataupun di tangan, ataupun di belakang, ataupun di kaki. Maka hukum dia sah puasa dia. Kerana injection itu bukan dalam rongga yang terbuka. Makna kata kulit, ya, bahu, kulit tangan, bahu ni bukan rongga yang terbuka di kulit. Maka tak ada masalah dan puasa dia sah. Suntikan melalui urat. Urat ni seperti saya sebut tadi, sekiranya nak suntik di urat darah, ya, kadang-kadang nak keluar darah, ya. Jadi hukum dia sepakat para imam mazhab, 4 mazhab ni, iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, membolehkan suntikan untuk tujuan perubatan, sama ada suntikan vitamin ataupun memasukkan air, kalsium ataupun bius. Tetapi sekiranya suntikan itu berbentuk bahan makanan, suntikan tu berbentuk bahan makanan, contoh macam glukos, atau sebagainya yang berbentuk bahan makanan, sebahagian ulama mutaakhir ni, ulama moden, mengatakan batal puasa kerana dia seperti memberi makan atau minum. Ya, ini bagi suntikan yang berbentuk bahan makanan seperti glukos dan sebagainya. Tetapi kalau tujuan berubat, tujuan masuk vitamin, tujuan masuk air, kalsium dan bius, maka ini dibolehkan berdasar pada pandangan 4 mazhab. Sepakat imam 4 mazhab. Baik. Kita tengok hukum memasukkan air ke dalam badan pesakit. Apakah sah puasa pesakit yang perlu dimasukkan air ke dalam badannya? Sekiranya air yang dimasukkan dalam badannya melalui tiub masuk ke dalam rongga, mana rongga yang terbuka, maka batal puasa dia. Tetapi sekiranya dimasukkan melalui kulit, puasanya sah. Ya, kalau rongga sama ada mulut, hidung, telinga, lubang dubur, lubang kubul, maka batal puasa dia. Tetapi kalau melalui kulit, puasa dia sah. Tetapi ulama ada bincangkan, sekiranya tiup air itu dimasuk dalam perut, ditebuk terus masuk dalam perut, maka batal puasa dia. Ya, batal puasa. Kita pergi pada hukum memasukkan cecair ubat mata. Cecair ubat mata ni, air moist, ya, dan sebagainya, ubat mata al-hijrah ke, ya, kita masuk kerana mungkin sebab sakit mata, ya, sakit mata, merah je mata, ya. Jadi apa hukum dia menitiskan cecair ubat mata? Maka kita dah bincang pada hari yang kemarin,
Mata ni bukan rongga yang terbuka. Maka kalau kita letakkan cecair ubat mata, maka sah puasa dia, tidak batal. Kita tengok pada hukum mencabut gigi ketika berpuasa. Apakah hukum mencabut gigi ketika berpuasa? Mencabut gigi ketika berpuasa adalah boleh, dibolehkan cabut gigi ketika berpuasa. Tetapi hukumnya makruh. Tetapi kalau kita nak cabut gigi, tuan-tuan dan perempuan, jangan sampai darah dan air yang berada di mulut kita telan. Telan, ya, maka batal. Kena pastikan masa kita cabut gigi, bius dan sebagainya yang berada dalam mulut kita ni jangan ditelan. Ya. Apatah lagi kalau kita sengaja. Maka hukumnya boleh membatalkan. Tetapi kalau kita yakin, ya, kita boleh cabut gigi, dah sakit gigi sangat ni, dan kita yakin kita tak telan air dalam mulut kita tu, ubat-ubat dan sebagainya, maka silakan. Dia dibolehkan, diharuskan. Sama juga dengan memakai ubat ulcer mulut. Ini ubat ulcer mulut. Terutama pada mereka yang ada sakit mulut. Ya, ada ulcer dalam mulut dia. Kadang-kadang di lidah ulcer ni, ya, sakit. Orang yang pernah kena ulcer ni dia ada pengalaman. Kadang-kadang sampai tak boleh buat kerja, tuan-tuan dan perempuan. Jadi hukum dia tiada masalah, boleh guna ubat ulcer mulut. Diharuskan. Tetapi jika tertelan ubat tersebut, maka batal puasa dia. Kena hati-hati. Baik. Hukum yang seterusnya berkumur dengan Listerin, ataupun kita memakai ubat kumur. Ubat kumur Colplex ke Colgate Plex, ya, Listerin dan sebagainya ketika berpuasa. Maka jawapan dia diharuskan berkumur-kumur, termasuk dengan ubat kumur. Tak kisahlah jenama apa pun, ataupun kita memberus gigi ataupun bersiwak ketika berpuasa. Tetapi hendaklah sebelum masuk waktu zuhur. Tetapi sekiranya dibuat selepas waktu zuhur, maka hukumnya makruh. Kalau boleh kita tinggalkanlah hukum makruh ini, sebab kita nak berpuasa dalam keadaan kita bersungguh-sungguh menjaga adab-adab berpuasa. Ya. Kalau nak gunakan ubat gigi, ya, busuk gigi, nak gunakan ubat kumur-kumur, Listerin dan sebagainya, maka digalakkan untuk buat sebelum zuhur. Baik. Hukum yang seterusnya sekiranya menggunakan insulin. Apakah hukum menyuntik insulin ketika berpuasa bagi orang yang macam mana? Biasa insulin ni bagi orang yang ada penyakit kencing manis. Maka dia dibolehkan. Ia hanya masuk di bawah kulit, bukan rongga yang terbuka. Tak ada masalah, ya. Baik, kita pergi pada hukum menggunakan inhaler. Inhaler ni bagi seorang yang ada penyakit asma ataupun lelah. Asma ni lelah lah. Ketika dia berpuasa, baik, dia ada banyak pandangan. Ulama-ulama berpandangan. Kita pergi pada hukum ulama yang kata batal. Baik. Hukum inhaler ni batal puasa dia kerana gas yang terdapat pada inhaler tadi tu, Ventolin inhaler tu, dia dianggap sebagai benda yang masuk dalam rongga yang terbuka. Maknanya Ventolin tu satu bentuk gas. Satu bentuk gas yang terkandung dalam inhaler tu dan disemburkan dalam mulut. Kan? Disemburkan dalam mulut. Mulut ni rongga yang terbuka. Maka ada ulama yang mengatakan bahawa batal puasanya. Dan jika disahkan doktor yang dia mempunyai penyakit asma yang kronik, yang sangat bergantung pada penggunaan inhaler, maka ini kita ambil pada orang yang sakit. Jadi orang yang sakit ini gugurlah kewajipan berpuasa ke atasnya. Kalau kejap-kejap pakai inhaler, setiap 10 minit, setiap 20 minit dia pakai inhaler,
Kalau tak ada inhaler, maka boleh memudaratkan diri dia, maka lebih baik dia tidak berpuasa. Sebab dia tergolong dalam golongan orang yang sakit. Takut-takut kalau dia teruskan berpuasa, maka mudarat pada diri dia, membahayakan diri dia. Maka ini pandangan yang kuat, pandangan yang memberi kelonggaran kepada orang yang sakit, kan? Apatah lagi kalau orang yang kehabisan inhaler tersebut, lebih mudarat pada dia. Maka kita tengok pada pengesahan doktor, tengok pada nasihat doktor. Kalau doktor kata dia ni ada penyakit asma yang kronik, lelah yang kronik, yang bahaya pada kesihatan dia, maka gugurlah kewajipan berpuasa ke atasnya. Bagi orang yang macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak wajib mengqada puasa dia, tetapi dia wajib membayar fidyah. Fidyah ni dikira keadaan bayar fidyah ni sama seperti orang tua yang sakit ataupun orang tua yang uzur, yang tidak mampu berpuasa kerana keuzuran dan kesakitan yang dialami. Ini kepada ibu-ibu, ayah-ayah kita yang uzur, yang tidak sihat, yang bergantung pada ubat-ubat, yang tidak mampu untuk berpuasa, maka gugurlah kewajipan berpuasa padanya. Dan dia tidak perlu mengqadakkan puasa dia, tetapi perlu wajib bayar fidyah. Fidyah ni saya beritahu kejap lagi berapa bayaran dia. Berapa bayaran yang kita perlu bayar ke pejabat zakat. Pejabat zakat negeri masing-masing. Baik, kita pergi pada pandangan yang kata tidak batal. Kan? Pandangan yang kata tidak batal puasanya jika dia menggunakan inhaler ni, tuan-tuan dan puan-puan, hanya ketika dia terpaksa dan ketika perlu sahaja, untuk mengelakkan keadaan yang boleh membahayakan kesihatannya. Maknanya dia pakai inhaler itu sekejap-sekejap, ataupun dia pakai hanya waktu-waktu tertentu saja. Pagi sekali, petang sekali, ataupun pagi sekali, tengah hari sekali, petang sekali. Maknanya bukan waktu yang sekejap, dan dia bukan dikira kritikal, bukan disebut sebagai kronik. Maka ulama berpandangan orang seperti ini adalah dia tidak batal puasa dia, dan dia perlu teruskan puasa. Kan? Teruskan berpuasa. Jadi orang yang gunakan inhaler, bagi orang yang asma, jangan sedih. Boleh teruskan puasa, tengok pada keadaan diri tuan-tuan dan puan-puan. Tengok pada keadaan diri masing-masing. Kalau tak mampu, tak perlu puasa. Sebab ulama kata apa? Gugurlah kewajipan puasa bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ada asma ataupun lelah yang kronik. Jadi hukum penggunaan inhaler ni adalah khilaf ulama. Khilaf ulama. Jadi saya cenderung kepada pandangan puasa batal, kerana antara syarat wajib puasa adalah sihat. Itu syarat wajib puasa. Perlulah sihat tubuh badan. Kalau sakit, maka telah gugurlah syarat wajib puasa. Ya, saya saya cenderung kepada pandangan yang mengatakan batal. Saya sendiri cenderung kepada pandangan yang kata batal. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan terpulang boleh memilih sama ada pandangan yang kata batal ataupun tidak batal berdasarkan pada situasi yang tertentu yang saya sebutkan tadi. Sebab kalau kita tengok pada keputusan seminar fiqh perubatan ke-9 yang diadakan di Casablanca, Morocco pada Jun 1997 di bawah kelolaan Raja Hassan II. Jadi ada perbincangan tentang inhaler ni sejak tahun 1997 lagi. Jadi ulama-ulama satu dunia ni berhimpun pada seminar khas fiqh perubatan tersebut dan mengatakan antara perkara yang disebut sebagai inhaler ni,
Kalau kita tengok ya, perkara tidak membatalkan puasa yang disebut gunakan ubat titis mata, ubat telinga, ubat titis telinga, ubat cuci telinga, sekiranya ada menggunakan ubat tablet nitroglycerin diletakkan di bawah lidah untuk rawatan pesakit jantung, juga tidak batal puasanya. Juga sekiranya memasukkan teropong uretroskop melalui saluran kencing lelaki atau perempuan untuk penyediaan X-ray atau irigasi pundi kencing. Juga ada yang nyatakan bahawa menerima oksigen dan gas untuk bius, dan mengambil sampel darah untuk ujian makmal, menggunakan ubat titis hidung, dan banyak lagi yang dibincangkan dalam seminar fiqh perubatan ini, dan ada diputuskan perkara tersebut tidak membatalkan puasa. Tetapi sekiranya seorang itu sakit, seorang itu betul-betul tahu dia sakit, dan dia kalau dia berpuasa boleh memudaratkan diri dia, maka kita ambil pendekatan yang disebut oleh alim ulama, iaitu gugur kewajipan berpuasa bagi orang yang sakit. Seterusnya kita pergi pada penyakit gastrik. Apakah keadaan puasa seorang yang mempunyai penyakit gastrik? Baik, tuan-tuan dengar betul-betul ya. Biasa penyakit gastrik ni popular waktu puasa. Sebab banyak orang cari alasan tak nak puasa sebab gastrik. Baik, jawapan bagi orang yang gastrik ni, jika doktor telah mengesahkan penyakit gastriknya dan dia tidak mampu meneruskan puasanya, maka dia dibolehkan berbuka puasa dan wajib mengqada puasa tersebut selepas bulan Ramadan. Orang yang macam ni dia kena gastrik, dan gastrik ni biasa tidak berlaku hari-hari. Ya, sekiranya hari dia berlaku gastrik, maka dia dibolehkan berbuka dan wajib dia mengqadakan puasa tersebut. Tetapi jika doktor mengesahkan penyakit gastriknya boleh membahayakan diri dia, sama ada dia berpuasa ataupun di luar puasa Ramadan, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa, tidak wajib qada puasa, tetapi wajib dia bayar fidyah untuk semua puasa yang ditinggalkan. Ini bagi golongan gastrik yang kronik. Jadi fidyah ni, tuan-tuan dan perempuan, adalah bayaran dia 1/4 daripada zakat fitrah. 1/4 daripada jumlah zakat fitrah. Tengok pada zakat fitrah negeri masing-masing. Kalau di Melaka, zakat fitrahnya RM7, maka 1/4 bahagi RM7. 1/4 bahagi RM7. Tuan-tuan dan perempuan yang bersama saya ni, boleh tolong kirakan tak? 1/4 kali RM7. Kalau ada yang sudi tolong kirakan, dia 1/4 kali RM7 berapa? Saya rasa RM1.75. Kalau betul, RM1.75 sehari. Jadi kalau kita tinggal puasa 10 hari disebabkan gastrik yang kronik ataupun sakit yang kronik, maka wajib kita bayar fidyah ikut hari yang kita tinggalkan. Ya, tuan-tuan dan perempuan. Jadi boleh kira sendirilah, 1/4 kali RM7. Kalau ada negeri yang tetapkan zakat fitrah itu RM14, maka kalilah RM14. Tengok pada zakat fitrah yang ditetapkan oleh negeri masing-masing. Ya, ikut mana negeri masing-masing. Baik. Seterusnya kita pergi kepada hukum menderma darah. Hukum menderma darah. Jadi hukum menderma darah ketika sedang berpuasa boleh dan tidak batal puasa dia. Walau bagaimanapun perbuatan itu makruh. Kenapa makruh? Sebab derma darah ni, tuan-tuan dan perempuan, dia boleh melemahkan badan. Ya, sebab darah telah keluar daripada badan dan berlaku tindak balas pada badan orang yang menderma darah, jadi menyebabkan dia lemah. Dan biasa kalau kita menderma darah, biasa jururawat ataupun doktor yang bertugas, dia akan bagi kita air, minum air.
Ya. Minum air Milo ke, Nescafe ke, ataupun minum air masak, ya. Makan roti. Sebab apa? Kita perlu ada tenaga pada badan kita ketika kita berpuasa. Nak dema darah boleh, tak ada masalah, tetapi hukum dia makruh. Seterusnya kita pergi pada hukum berbekam. Apakah hukum berbekam ketika berpuasa? Hukum berbekam ketika berpuasa boleh. Ia tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Kecuali jika ia boleh melemahkan badan, maka ketika itu hukumnya makruh. Sama seperti derma darah. Kalau kita rasa kita berbekam, kita tak lemah badan kita, maka silakan. Tetapi kalau kita berbekam dan menyebabkan badan kita letih, badan kita lemah, maka hukum dia makruh. Tetapi mengikut Imam Ahmad bin Hanbal, puasanya batal dengan sebab berbekam. Ini bagi pandangan Imam Ahmad. Tetapi hukum dalam pandangan mazhab Syafi'i tidak batal, dibolehkan. Baik, kita tengok pada hukum puasa orang yang buasi. Buasi ni satu penyakit yang menyebabkan usus seseorang itu terkeluar daripada duburnya. Jadi apakah hukum puasa orang yang buasi jika dia memasukkan semula usus yang terkeluar daripada duburnya? Usus dah terkeluar, dia masukkan balik. Jadi jawapannya tidak batal puasanya, kerana usus yang terkeluar adalah sebahagian daripada anggota badan. Dia qiyas pada lidah. Perumpamaannya seperti lidah. Lidah yang keluar sewaktu kita bercakap. Ya, lalu kita masuk balik dalam mulut kita ketika berpuasa. Keluar, masuk balik. Tapi jangan selalu buatlah. Hodoh rupa dia. Ya? Ini qiyas, perumpamaan. Dia tidak batal puasa dia. Baik, kita pergi kepada hukum hakam yang lain. Baik, kita pergi pada hukum qada. Qada puasa. Seorang itu wajib mengqadakan puasa yang ditinggalkan, melainkan disebabkan sakit. Sakit yang kritikal, sakit yang kronik, sakit yang menghalang dia berpuasa, maka dia tidak wajib qada, tetapi dia hanya wajib bayar fidyah saja. Tetapi kalau kita telah tinggalkan puasa disebabkan sesuatu perkara selain daripada sakit, maka wajib mengqadakan puasa. Termasuklah orang perempuan yang datang bulan. Ni saya nak tanya ni, orang-orang perempuan di luar sana ni, ataupun rakan-rakan Facebook saya ni, dah ganti belum puasa tuan-tuan? Dah ganti ke belum puasa perempuan ni? Maka ada masa lagi ni, 8 hari lagi, maka wajib qada puasa. Contoh lafaz niat qada seperti nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana qadaan lillahi ta'ala. Ataupun nawaitu sauma ghadin an qada fardi ramadan lillahi ta'ala. Ataupun kita boleh cakap dalam bahasa Melayu, sahaja aku berpuasa esok hari sebagai ganti puasa wajib Ramadan kerana Allah Ta'ala. Ataupun sahaja aku berpuasa ganti puasa bulan Ramadan pada esok hari kerana Allah Ta'ala. Yang penting niat. Boleh tak kita qadakan puasa orang yang masih hidup? Mana kita nak tolong puasa bagi pihak dia, tetapi orang tersebut masih lagi hidup. Contoh macam mak dan ayah kita yang sedang terlantar sakit, tetapi masih hidup lagi. Masih hidup. Adakah boleh kita qadakan puasa dia? Maka hukumnya tidak boleh. Tidak boleh. Jika orang itu secara pasti tidak mampu berpuasa, seperti orang tua yang tidak larat berpuasa kerana penyakit tua, hendaklah keluarganya membayar fidyah bagi pihaknya. Sebab dia masih hidup lagi. Baik.
hukum bagi seseorang yang meninggal dunia sebelum sempat mengqada puasa. Ya, dia meninggal dunia dalam keadaan dia tak sempat mengqadakan puasa-puasa dia yang lepas. Maka ni ada dua keadaan. Ahli keluarga ataupun ahli waris si mati melakukan puasa qada untuknya. Ya, mana orang yang telah meninggal dunia, kita boleh qadakan puasa bagi pihak dia. Atau kita boleh bayar fidyah. Ya, yang mana kita boleh ambil daripada harta pusaka si mati. Makna kata tuan-tuan dan puan-puan, kita pilih dua keadaan ni. Sama ada kita nak tolong dia puasa dia, gantikan puasa bagi pihak dia, ataupun kita bayar fidyah. Tapi kalau kita ni puasa kita pun Allahu Akbar, kita pun kadang ya Allah, ya puasa sunat pun tak larat, ya Allah, penat, ya. Kita pun ada kerja, ya. Kita pun tak mampu nak puasa atau ganti puasa bagi pihak dia, maka kita pilih keadaan yang kedua, kita bayar fidyah sajalah. Bayar fidyah ni 1/4 kali zakat fitrah. Bayaran fidyah, saya ulang balik, 1/4 kali bayaran zakat fitrah. Ikut negeri masing-masing. Kalau di Melaka, saya ulang balik, RM7, kita kira lah 1/4 kali RM7. Ni ada tak sahabat-sahabat yang tolong kira kan? Ya, kalau ada yang boleh tolong kira kan, boleh tolong kira kan 1/4 kali RM7 berapa? Tak silap saya, RM1.75 sehari. Baik. Apakah hukum mengqadakan puasa si mati oleh orang lain yang bukan ahli waris, yang bukan ahli keluarga, tetapi ajnabi? Ajnabi ni orang lain lah, yang tiada hubungan kerabat ataupun yang tiada hubungan nasab dengan si mati. Kalau dia nak gantikan puasa si mati, contohnya sahabat kita, jiran kita yang tak ada kena-mengena hubungan keluarga dengan kita, maka wajib kita mendapat keizinan daripada ahli waris si mati. Jumpa dulu keluarga dia, ahli waris dia, minta izin untuk bantu qadakan puasa si mati tu. Melainkan jika si mati pernah berwasiat sendiri supaya ada orang lain yang mengqadakan puasanya, apabila dia mati nanti, sama ada diberi upah ataupun tidak, sama seperti ibadat haji. Ni ambil konteks sama macam badal haji. Badal haji. Ya, kita membuat ibadah itu bagi orang yang telah mati. Tuan-tuan dan puan-puan, rahimakumullah ta'ala, boleh tak kita mengqadakan puasa si mati oleh orang ramai dalam satu masa? Contoh, kita qada puasa seseorang yang telah mati dilakukan oleh 30 orang untuk menggantikan 30 hari yang ditinggalkan oleh si mati, yang mana qada itu dilakukan pada hari yang sama. Ini jimat. Cari 30 orang, kemudian qadakan dalam hari yang sama. Maka Imam Nawawi rahmatullah alaihi mengatakan bahawa sah puasa yang dilakukan itu. Tapi kebiasaan kita ni tuan-tuan, jarang nak gantikan puasa. Biasa kita akan bayar fidyah. Itu lagi baik. Kita pergi pada fidyah terus. Fidyah. Apakah hukum seseorang yang ingin menggantikan puasa ni yang pernah ditinggalkan 8 tahun yang lepas sebanyak 8 hari? Berapakah jumlah fidyah yang perlu dibayar? Jadi sebelum masuk Ramadan pada tahun yang berikutnya, dia hendaklah mengqadakan puasanya dan membayar fidyah. Jika sudah masuk Ramadan pada tahun tersebut, fidyahnya akan bertambah lagi. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tak bayar fidyah pada tahun ini bagi puasa yang ditinggalkan pada tahun lepas, sebab kita sakit dan sebagainya, dan kita tak sempat bayar, pusat zakat tutup, ya, kita tak sempat nak bayar dan tak sempat nak qadakan puasa, maka kalau kita dah melepasi Ramadan pada tahun semasa,
ya, maka fidyahnya diganda pada 2. Tapi qada tidak, puasa qada tersebut tidak berganda. Puasa tidak berganda. Bilangan hari tetap sama, tetapi fidyah saja berganda. Maka dia berganda ikut tahun yang ditinggalkan. Dia beza. Ada beza puasa dengan bayar fidyah. Beza qada puasa dengan fidyah. Kalau 8 hari ditinggalkan pada 8 tahun yang lepas, maka pada tahun ini dia hanya ganti 8 hari sahaja puasa ditinggalkan. Tetapi kalau fidyah, dia kena darab 8 tahun. Ya, RM1.75 darab dengan berapa hari yang ditinggalkan dan kali berapa tahun yang ditinggalkan. Sebab tu banyak. Kalau kita tinggalkan puasa ataupun ada ahli waris yang meninggal, ya, seseorang yang meninggal, maka ahli waris cepat-cepatlah bayar fidyah bagi pihak si mati. Jangan tunggu sampai berapa tahun, ya. Jangan tunggu sampai lama-lama. Sebab kita akan bayar ikut gandaan tahun berikut. Kalau pada tahun yang kedua tak bayar fidyah, maka 8 hari kali 2 hari 2 16 fidyah. Kalau masuk tahun ketiga tak bayar lagi, lupa, kan? Jadi 24 gandaan. Ikutlah, kalau katakan sampai tahun-tahun yang berikutnya kita gandakan. Ya, ikut pada fidyah yang dibayar. Contoh 3 hari yang kita tinggalkan puasa, patutnya bayar fidyah pada tahun tersebut 3 hari kali dengan RM1.75 saja. Tetapi sebabkan kita tinggalkan 3 tahun terlupa bayar fidyah, maka 3 hari kali 3 tahun kali RM1.75. Maka kita kira sendiri. Atau kalau pening-pening, tuan-tuan pergilah pejabat zakat negeri masing-masing. InsyaAllah ustaz-ustaz dan ustazah yang bertugas akan tolong kirakan. Kita cuma standby duit saja. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, apakah hukum fidyah diganti dengan duit yang kita amalkan sekarang ni? Jadi jawapannya menurut mazhab Syafi'i, afdal membayar fidyah dengan beras. Walau bagaimanapun, fidyah beras boleh diganti dengan nilai duit mengikut harga beras semasa. Harga beras semasa ni ikut pada harga nilai zakat fitrah. Sebab tu zakat fitrah ni ada negeri yang tetapkan, kalau beras murah, berapa bayaran dia. Kalau beras mahal, berapa bayaran dia. Ikut pada jumlah nilai beras semasa. Apakah hukum membayar fidyah dengan makanan yang sudah dimasak? Contoh, buat kenduri dan kita niatkan dengan makanan yang kita beri itu adalah fidyah. Boleh ke tidak? Maka tidak sah fidyah tersebut. Fidyah hendak dengan beras ataupun makanan asas yang belum dimasak, ataupun dengan duit yang ikut nilai harga beras semasa. Tapi kalau di negeri Melaka ni hanya membayar dengan duit, nilai duit lebih mudah. Kalau seorang-seorang bawa beras, tak ke penuh beras dekat pejabat zakat tu, kan? Nanti orang confuse, ini pejabat zakat ke ataupun kedai jual beras. Seeloknya kita mudahkanlah pegawai zakat, jangan kita menyusahkan pegawai zakat, maka kita bayarlah ikut duit dengan ikut harga semasa, harga beras semasa. Baik, kita pergi pada bab yang seterusnya, bab yang terakhir. Saya kira kita dah 50 minit, tuan-tuan dan perempuan, ya. Saya percaya mungkin ada yang penat, ya. Yang penat dengan tazkirah ni, letih dengan ceramah ni, kan? Siapa tak letih dengan ceramah, kan? Letih, tuan-tuan. Saya yang bercakap ni lagilah letih. Tapi amanah ataupun kita punya kewajipan kita menuntut ilmu. Sebab tu Nabi sebut, utlubul ilma faridatan ala kulli muslim. Tuntut ilmu ni adalah wajib, fardu bagi semua orang Islam. Tak boleh kita kata tak tahu, ataupun tak boleh kita kata tak pasti.
Sebab ilmu itu perlu ada supaya kita yakin dalam beribadah. Kadang-kadang ada orang suka beribadah tetapi tanpa ilmu, maka ibadahnya takut jadi sia-sia saja. Sebab apa? Ada ilmu, maka adalah ibadah tersebut. Dengan ilmu, maka kita yakin dengan ibadah yang kita buat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita pergi pada tajuk yang terakhir ni, iaitu bab kafarah. Kafarah ni ya adalah denda. Denda yang dikenakan pada seseorang yang melakukan perkara yang membatalkan puasa dia. Contoh yang pertama, kita pergi pada kafarah persetubuhan. Persetubuhan ataupun jima' yang berlaku pada siang hari dalam bulan Ramadan yang dilakukan dengan sengaja. Pada siang hari, dia mendapat 4 hukuman. Kafarah ni denda hukuman. Ya. Yang pertama, batal puasanya. Yang kedua, dia berdosa. Yang ketiga, wajib qada puasa. Yang keempat, wajib dikenakan kafarah. Ya. Dia dalam konteks persetubuhan ni sama ada persetubuhan yang sah, jima', ataupun tidak sah. Tidak sah tu berzina. Ya, dia sama sahaja. Dan nak tahu seorang itu berjima', ya, seorang itu telah melakukan jima' yang sempurna apabila dia sengaja memasukkan seluruh hasyafahnya. Hasyafah ni makna kepala zakar ke dalam kubul ataupun dubur, sama ada manusia ataupun binatang, lelaki atau perempuan, hidup atau mati, sama ada dia keluar air mani ataupun tidak. Maka ini dalam konteks itu. Jadi 4 hukuman yang dikenakan tadi, pertama batal puasa dia, yang kedua berdosa, yang ketiga dia wajib qada puasa, dan yang keempat dia kena bayar kafarah. Dia dikenakan kafarah. Kafarah yang pertama, memerdekakan seorang hamba mukmin, sama ada lelaki atau perempuan, dan jika tidak mampu, dan saya percaya zaman sekarang ni dah tak ada hamba lagi. Dah tak ada hamba lagi pada zaman sekarang ni. Dan dia beralih kepada hukum yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tetapi hanya untuk suami sahaja. Isteri tak perlu. Ya. Boleh tak boleh tuan-tuan? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Ya. Kalau tidak mampu, yang ketiga memberi makan, iaitu mengeluarkan 60 cupak makanan asasi. Ya. Kalau di Malaysia ni, makanan asasi ni adalah beras. Kepada siapa? Kepada 60 orang miskin. Macam mana nak tahu siapa miskin? Hanya pusat zakat sahaja yang boleh menentukan siapakah orang miskin. Sebab tu kita nak bayar kafarah, lebih baik kita bayar di pejabat zakat. Pejabat zakat di negeri masing-masing. Kafarah ni bukan satu pilihan, tetapi ia merupakan tuntutan. Maka wajib dibuat, wajib dilakukan. Dan kafarah ini wajib dilakukan pada tahun itu juga. Ya. Sekiranya ditangguh, cara kafarahnya akan berbeza. Tapi saya percaya kafarah, ya, yang ada yang dikenakan kafarah pada tahun lepas, maka sempat lagi untuk kita tunaikan ataupun kita lunaskan, supaya tidak masuk kepada Ramadan yang akan datang ni. Baik. Ada soalan dia kata, Ustaz, kalau tak sengaja berjima', apakah hukum tak sengaja berjima'? Saya pun tak pastilah tuan-tuan dan puan-puan. Adakah orang yang dia jima' ni tak sengaja? Kecuali kalau orang mengigau lah. Suami isteri tu mengigau, dia berjima' dalam keadaan tak sengaja. Itu special case. Itu special case. Tapi kalau dia sengaja, maka seperti yang saya sebut sebentar tadilah. Ini kafarah ni tak boleh buat main-main. Wajib dilakukan. Apakah hukum orang yang bersetubuh 2 kali, bukan pada hari yang sama, pada siang Ramadan
apakah dia dikenakan banyak kali kafarah? Jadi hukum dia, jika dia melakukan 2 kali selama 2 hari, dia akan dikenakan 2 kali kafarah. Jika dia melakukan 3 hari persetubuhan pada siang hari Ramadan, dia akan dikenakan 3 kali kafarah. Ikut bilangan hari yang dibuat. Tuan-tuan dan puan-puan, ini biasa terjadi pada mereka yang baru berkahwin, pengantin baru, ya. Dia kalau pengantin lama ni dia biasa dia boleh tahan, ya kan. Kalau pengantin baru ni kena jaga-jaga. Sebab tu kalau tak mampu tahan, jangan dekat. Seolah-olah macam tok guru saya kata, kita berada di atas PG. Kalau kita takut kita termasuk dalam PG, jangan main dekat PG. Faham tuan-tuan ya? Jangan main kat PG. Kan, duduk jauh-jauh sikit. Tapi kalau orang yang boleh, dia boleh kawal diri dia supaya tak termasuk dalam lubang PG tersebut, maka boleh. Pergilah mana-mana pun tempat nak pergi. Sebab dia boleh tahan. Sebab dia boleh kawal syahwat dia. Kan? Bagi pengantin baru, ini nasihat saya, sebaiknya tunggulah waktu malam. Ya, lebih baik. Jangan sampai kita tak sedar yang kita telah berjimat pada siang hari. Tetapi kalau seseorang itu melakukan persetubuhan beberapa kali dalam tempoh sehari pada siang Ramadan, maka kafarahnya hanya dikenakan sekali sahaja. Tak kisahlah berapa round pun, kan. Dia buat pun daripada tempoh siang hari itu, daripada pukul 8 sampai pukul 5, kan. Tak kisahlah 3 round ke 4 round ke 5 round, dalam hari yang sama dia hanya dikenakan kafarah tu sekali sahaja. Ya, sekali sahaja. Dia berbeza dengan hari-hari yang kita buat. Sekiranya 3 hari, 3 kafarah. Ya. Diikut pada bilangan hari. Bagi hukum yang kena setubuh, hukum yang kena setubuh ni isteri lah, orang perempuan. Puasanya tetap batal dan wajib diqada, tetapi dia tidak dikenakan kafarah. Jadi kafarah ni dikenakan hanya pada suami saja. Ya. Yang kena setubuh, isteri ni tak dikenakan kafarah. Dia hanya batal puasa dan juga wajib qada puasa dia. Apakah hukum sekiranya dia jahil hukum bersetubuh? Ya, ataupun dia lupa dia bersetubuh pada siang Ramadan. Ini disebabkan dia lupa ataupun jahil. Ini dalam hadis Nabi, rufi'al qalam, diangkat dosa bagi orang yang tertidur. Termasuk dalam konteks yang kedua kanak-kanak, yang ketiga orang yang gila ataupun orang yang tidak waras, termasuklah mereka yang disebut jahil, lupa. Maka orang yang macam ni tidak wajib kafarah ke atas mereka, hanya batal dan juga perlu qada saja. Dengan syarat dia lupa ataupun jahil, sebab tak tahu hukum. Sebab tu kena belajar. Kena belajar. Belajar, dapat ilmu, baru kita dapat berjaga-jaga. Kan? Sebab tu kita, kalau kita tak boleh nak pergi masjid, sebab tu kita buat kaedah, ya, dengan cara online tazkirah ni. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh like and share dan boleh kongsi-kongsi pada grup-grup WhatsApp yang lain, supaya dapat sikit sebanyak mendapat ilmu pada mereka yang mendengarnya. Baik. Macam mana cara nak melaksanakan kafarah? Kafarah kan hendaklah dilaksanakan pada mana-mana hari di luar bulan Ramadan. Sama ada puasa 2 bulan berturut-turut hanya untuk lelaki dengan niat sahaja aku puasa kafarah esok hari kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku puasa kafarah esok hari kerana Allah Ta'ala. 2 bulan berturut-turut. Maknanya setiap hari kena puasa bagi lelaki. Kalau tertinggal sehari, maka dia kena ulang balik. Kan? Sebab tu kalau tak mampu, kita bayarlah. Ya, bayar ikut 60 cupak kepada 60 orang miskin.
Itu boleh tanya di pejabat zakat negeri masing-masing. Apakah hukum bagi mereka yang bersetubuh selepas berbuka puasa? Ya. Ini bagi mereka yang bersetubuh selepas berbuka puasa. Kan? Ini juga bagi mereka yang tak tahan. Ya, pengantin baru ke, kan? Dia minum air sikit, makan kurma, terus masuk bilik. Masuk bilik, berjima. Bersetubuh, kuat pula cakap. Berjima, bersetubuh, maka apakah hukum dia? Tidak wajib kafarah kerana dia telah lepas berbuka. Sebab kafarah ni dikenakan sekiranya persetubuhan itu, jima' itu berlaku pada siang hari, ya, dalam bulan Ramadan. Apakah hukum meninggal dunia setelah bersetubuh? Ni dahsyat ni. Kita pun tak tahu kan. Dia bersetubuh pada siang hari, lepas tu lepas bersetubuh meninggal. Kan? Meninggal dunia pula sebelum maghrib. Jadi dia berdosa kerana perbuatannya bersetubuh pada siang hari Ramadan, tetapi tidak dikenakan kafarah. Sebab apa? Dah meninggal, buat apa nak kenakan kafarah? Cuma dia berdosa dan doa pada Allah Ta'ala, semoga Allah mengampunkan dosa-dosanya. Baik. Apakah hukum kita gantikan 60 cupak beras untuk kafarah dengan duit dan diwakilkan oleh pihak masjid, imam masjid, untuk memberikannya kepada fakir atau orang miskin? Jawapan dia boleh. Duit itu boleh diserahkan kepada Baitul Mal ataupun pejabat zakat negeri masing-masing. Biarlah pihak pejabat zakat yang menguruskan untuk diberikan kepada para asnaf. Kita ni, walaupun kita kenal orang miskin dan fakir, sebaiknya kita ikutlah pemerintah kita. Ya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Bertakwa, beriman pada Allah dan Rasul, dan ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri, pemimpin kita. Sebab tu zakat ni adalah kerajaan, di bawah kerajaan, dan kita berikan keyakinan pada pejabat zakat untuk menguruskan, ya, untuk diberi pada para asnaf. Sekitu saja pada kali ini. Apakah hukum berpuasa tetapi melakukan maksiat? Orang berpuasa tetapi tidak solat, atau mendedahkan aurat, atau mengumpat, bercakap bohong, atau melakukan dosa dan maksiat lain, puasanya sah, tetapi dia tidak mendapat pahala atau mendapat keredaan, dan ditakuti dia kurang pahala dia. Imam Al-Auza'i rahmatullah alaih mengatakan bahawa orang berpuasa tetapi mengumpat, bercakap bohong, batal puasanya. Ini bagi pandangan Imam Al-Auza'i. Imam Ibnu Hazim juga berpendapat maksiat boleh membatalkan puasa. Baik. Kita pergi kepada amalan dalam bulan Ramadan. Puasa ni tuan-tuan dan puan, puasa Ramadan ni Nabi sebut as-saumu junnah, as-sadaqah tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Puasa adalah perisai, dan sedekah akan memendamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Begitu disebutkan, khamsun yaftarna as-saim, al-kazzab wal ghibah wan namimah wal yaminu kazibah wan nazrul bisyahwah wan nazara bisyahwah. 5 perkara yang membatalkan puasa orang yang berpuasa. Bagi orang berpuasa adalah dusta, ghibah, ini mengumpat, an-namimah, mengadu domba, sumpah palsu, dan melihat perkara yang bersyahwat, melihat dengan syahwat. Maka jangan kita buat perkara-perkara yang sia-sia, takut-takut kita hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Sebaliknya, kita mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hukum bagi solat sunat tarawih saya bincangkan sedikit, ya, bagi penutup
pada malam ini solat sunat tarawih. Tarawih ni dia ambil dari perkataan tarwihah. Tarwihah iaitu berehat. Dalam konteks berehat setiap 4 rakaat. Ini dilaksanakan oleh Nabi SAW. Selepas 4 rakaat Nabi akan berehat. Sebab itu asal usul perkataan tarawih dia ambil dari perkataan berehat. Seperti saya sebut kemarin, ada pandangan mengatakan 20 rakaat. Ada juga pandangan mengatakan 8 rakaat. Ada juga pandangan mengatakan lebih 30 dan ada yang mengatakan 36 dan 38 rakaat. Maka mana-mana boleh. Tak ada masalah. Jangan kita bertelaga dalam hal ini. Dan kita menghormati keputusan imam. Sekiranya imam masjid tersebut berhajat untuk melaksanakan 20 rakaat, maka kita menghormati pandangan imam. Kita buatlah sekadar mana kita mampu. Kalau kita mampu buat 8 rakaat, buatlah 8 rakaat. Ya. Dan solat ni 2 rakaat. Apakah hukum kalau kita solat 4 rakaat 1 salam? Maka dalam mazhab Syafi'i, hukum mereka yang solat sunat tarawih 4 rakaat 1 salam, maka batal. Sebab ada satu hadis daripada Nabi SAW disebut solatul laili masna masna. Solat tarawih, solat waktu malam ni tarawih adalah 2 rakaat, 2 rakaat. 2. Nabi sebut dalam riwayat Muslim. Sebab tu kita buat 2. 4 rakaat, 2 salam. Kalau 8 rakaat, 4 salam. Bahkan Imam Nawawi rahmatullah alaih mengatakan bahawa 4 rakaat 1 salam tak sah. Sebab tu jangan kita mandai-mandai. Ikut pandangan jumhur, juga dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa solatlah 2, masna-masna, seperti mana yang Nabi SAW anjurkan. Bahkan mereka yang mendirikan malam pada bulan Ramadan disebut man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang mendirikan bulan Ramadan, siapa yang mendirikan malam dalam bulan Ramadan, siapa yang membangunkan bulan Ramadan, siapa yang memperbanyakkan amalan dalam bulan Ramadan dengan iman, dengan keyakinan kepada Allah dan wahtisaban ikhlas, mengharapkan keridaan Allah, mengharapkan keberkatan daripada Allah, mengharapkan Allah, agar Allah terima segala perbuatan dan amalan kita, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kita, ma taqaddama min dhanbi, bahkan dosa-dosa yang terdahulu. Kan dosa kita banyak tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri dosa banyak. Ibarat pasir di tepi pantai. Kalau kita ambil pasir kat tepi pantai itu, kita kira, tak mampu kita kira, begitulah ibaratnya dosa kita banyak tuan-tuan. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa kaki, dosa tangan, dosa hati. Ya, banyak dosa. Sebab tu kita minta pada Ramadan kali ini, kita ambil kesempatan, niat dalam hati kita nak bersungguh-sungguh. Anggaplah ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Kan, anggaplah ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Buatlah bersungguh-sungguh. Buatlah dengan penuh kesungguhan, iman, keyakinan pada Allah dan mengharapkan pahala keredaan daripada Allah. Mudah-mudahan kita diampunkan segala dosa-dosa kita. Ya. Sebut tarawih ni ada satu kisah. Asal-usul tarawih ni seperti mana yang diriwayatkan daripada Ummul Mukminin. Siapa Ummul Mukminin? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu zata lailatin fil masjid fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla min al qabilah fa kasura nas thumma ijtama'u min al lailatis salisah aw rabi'ah. Pada satu hari, satu malam sedang solat dalam masjid. Ketika Rasulullah sedang solat dalam masjid, maka orang ramai pun mengikut solat bersama baginda Nabi, iaitu solat sunat tarawih. Kemudian pada malam berikutnya baginda solat sekali lagi dan jemaah mengikutnya, semakin ramai yang datang. Pada malam yang kedua, makin ramai yang datang bersama solat bersama Nabi SAW. Tapi pada malam yang ketiga dan keempat, orang ramai berkumpul.
Orang ramai berkumpul, dia tunggu Nabi datang. Tetapi Nabi tak datang-datang, Nabi tak keluar. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala, dan ketika waktu subuh semua bertanya. Sahabat-sahabat ni bertanya kepada ya Rasulullah, kan, ya Rasulullah, kenapa tidak datang solat tarawih di masjid? Lalu Rasulullah mengatakan bahawa qad ra'aitul ladzi sana'tum walam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu, dan tidaklah, sesungguhnya aku telah melihat apa yang kamu semua lakukan. Rasulullah bersabda, dan tidaklah yang menghalang aku dari keluar pada kamu melainkan aku takut. Nabi sebut khashitu an tufrada alaikum, aku takut solat itu akan difardukan, diwajibkan ke atas kamu semua. Wazalika fi Ramadan, yang demikian itu berlaku pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Sebab tu Nabi takut waktu itu sekiranya solat tarawih diwajibkan, tetapi Nabi nak tunjukkan pada umat Islam, pada para sahabat dan kita semua, bahawa solat tarawih adalah sunat. Dalam mazhab Syafi'i, solat tarawih sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Insya-Allah kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, kita buatlah, dan kita mampu sebenarnya, insya-Allah. Orang yang tak mampu adalah orang yang sentiasa mengeluh, ataupun orang yang sentiasa beralasan, dan orang yang sentiasa beralasan adalah orang yang selemah-lemah orang. Sebab itu insya-Allah saya percaya kita akan melaksanakan ibadah Ramadan 8 hari lagi, lebih kurang 7 hari. 8-7 hari ini insya-Allah kita dapat melaksanakan dengan iman, dengan ilmu, dan kita dapat sampaikan pada sahabat-sahabat yang lain. Dan insya-Allah saya minta maaf, minta ampun sekiranya terkasar bahasa, tersilap bicara. Apa yang baik datang daripada Allah Taala, yang kurang datang daripada diri saya. Sekiranya ada yang bertanya kitab rujukan saya merujuk kepada kitab Nawaitu Shaum Ghadin karangan Sahibul Fadilah Tuan Guru Ustaz Muhadir bin Haji Jol, keluaran Galeri Ilmu. Tuan-tuan boleh beli nanti dengan harga RM17 saja. Di mana-mana kedai buku insya-Allah ada dijual, dan ataupun boleh buka laman web Galeri Ilmu. Galeri Ilmu, www.galeriilmu.com, galeriilmu.com. Boleh hubungi pihak penerbit di laman web tersebut. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah kita bertemu lagi pada masa akan datang. Saya ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat yang bersama-sama saya, daripada awal sampailah ke akhir ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Sebab tu Nabi sebut orang yang menuntut ilmu adalah mereka yang dipermudahkan jalan yang ke syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu tariqan ila jannah. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua dipermudahkan Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalban la yakhsha' wa nafsan la tashba' wa da'watan la yusma' wa da'watan la yustajab laha. Allahumma inna na'udzubika minal jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sa'il asqam, khususan COVID-19 coronavirus. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.